dan terbahagi mustahil. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan terbahagi mustahil itu terbahagi kepada dua bahagi. Nah, terbagi mustahil itu dia terpecah kepada dua bahagi. Jadi kita duk bincang ni tentang hukum akal. Nah, hukum akal yang tiga. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Seperti yang sebut dalam ni lah. Jadi hukum akal ni kita kena tahulah. Nampak hukum akal ni, Imam Haramain menyebutkan orang yang tidak tahu hukum akal, orang ni tak berakal lah. Dia tak berakal. Dia bukan termasuk dalam orang yang berakal. Jadi kita rasa tercabar jugalah daripada perkataan ulama tu. Maka kita kena ambil tahu juga tentang hukum akal. Jadi bila kata mustahil, hak wajib kita tak bincang lah. Bila sebut kata mustahil akal ni perkara yang tak terima perkara yang tak terima sungguh. Perkara yang tak terima sungguh ataupun tak terima ada. Begitu. Jadi kita ringkas dia, maksud dia perkara tu mesti tak. Tu mustahil akal. Tak tu sampai tahap mana? Tak tu sampai tahap kita kata nak kata sungguh tu tak boleh dah. Nak kata sungguh tak boleh. Tu orang panggil mustahil pada akal. Perkara yang mesti tak, perkara tu tak boleh kita nak kata sungguh dah. Habis. Jadi untuk mustahil ni dia pecah pula kepada dua bahagi. Ni yang kita nak bincang. Jadi dia kata dan terbahagi. Mustahil itu terbahagi kepada dua bahagi. Mustahil ni dia pecah pula kepada dua bahagi. Pertamanya ni bahagian yang pertamanya mana? Mustahil daruri. Mustahil yang dibangsakan kepada darurah. Darurah kat sini dengan makna mudah. Mudah. Jadi benda mudah. Mudah ni apa dia? Tak payah nak fikir kuat akal lah. Tak payah fikir teruk lah. Bahasa kita kata gitu lah. Nak fikir teruk-teruk tu tak payahlah. Mudah sangat. Kalau tak nampak lagi pelik. Gitu. Jadi dia ada mustahil ni, mustahil daruri. Mustahil daruri, mustahil yang dibangsakan kepada darurah. Darurah maksud dia mudah. Mudah. Apa maksud yang kata mustahil daruri? Arti daruri itulah tiada berhajat kepada fikir dan nazar. Nazar ni renu, tilik, kaji. Tu orang panggil nazar. Kita tak berhajat kepada nak fikir. Nak fikir teruk baru nak nampak tak. Dan tak berhajat kepada nazar. Nak kena renu, nak kena tilik, nak kena buat kajian dulu baru boleh kata hak ni mustahil tak. Tak payahlah. Hak ni yang kata mudah, daruri. Dia mudah. Jadi dia kata tiada berhajat kepada fikir dan nazar. Fikir dan nazar tu pada mendapat mustahil daruri ni. Gitu lah. Kita nak mendapatkan, mendapat ni maksud dia memahami lah. Kita nak faham, kita nak reti. Kita nak reti dia tu tak gaduh buat eksperimen teruk-teruk. Nak buat kajian teruk-teruk apa semua, masuk makmal keluar makmal ke apa semua, tak payah dah. Tak payah. Jadi hak ni benda mudah. Semua orang tahu kata hak ni mustahil.
Contoh macam mana yang kata mustahil akal yang daruri ni? Misal yang dia letak seperti sunyi. Seperti sunyi jirim. Sunyi itu daripada gerak dan diam. Nah, sunyi jirim tu daripada gerak dan diam. Tu contoh bagi mustahil daruri. Nah, jirim-jirim ni kita dok bincang dah sebelum ni. Bila kata jirim ni apa dia? Jirim ni ma tahayyaza binafsihi. Tu orang panggil jirim. Ma tahayyaza binafsihi. Jadi jirim-jirim ni benda ataupun barang yang bertempat ia dengan sendiri dia. Dia tu bertempat dengan sendiri, hak tu nama dia jirim. Apa maksud bertempat dengan sendiri? Maksud dia tak tumpang di yang lain. Nah, dia tak payah nak tumpang dekat benda lain untuk dia bertempat. Hak bertempat tumpang di yang lain, hak tu nama dia arad. Nah, arad. Ain ra ba. Nah, dot. Ain ra dot. Arad. Kalau arad tu takrif dia ma tahayyaza bi ghairihi. Barang yang bertempat ia, tapi bi ghairihi dengan yang lainnya. Nah, dia bertempat tapi dia dengan yang lain, maksud dia tumpang di yang lain. Nah, dia kena tumpang dekat hak lain. Apa hak lain tu? Jirim. Dia kena tumpang kat jirim, barulah dia tu boleh bertempat. Tu nama dia arad. Nah, contoh kita kata kitab ni. Nah, kitab ni kertas dia ni dia bertempat dengan sendiri. Kalau gitu kertas ni dia nak bertempat, dia tak payah tumpang di yang lain untuk bertempat. Dia ambil ruang dengan sendiri ya. Besar mana dia, besar itulah ruang yang dia akan ambil. Kalau nipis lah. Jadi maka kertas ni nama dia jirim. Adapun putih yang duduk di kertas ni. Nah, putih yang tumpang di kertas ni, dia bertempat juga, tapi nak bertempat dia kena tumpang di kertas. Nah, dia kena tumpang di kertas. Dia tak boleh duduk sendiri, tak boleh. Maka putih ni orang panggil arad. Nah, kalau putih boleh duduk sendiri, orang tak beli cat, orang beli putih. Nah, sebab nak guna putih, tapi kena beli cat sekali lah. Sebab putih ni dia nak bertempat, dia tumpang di yang lain. Nah, contoh kita kata apa? Manis tumpang di gula. Tengok. Manis tu dia bertempat, tapi dia tumpang ada di gula tu. Gula tu, diri gula, hak tu nama dia jirim. Nah, jirim. Adapun manis, hak tu nama dia arad. Maka, nah, hak jenis jirim ni, jirim dan juga arad, lazim bagi dua ni, iaitulah baharu. Hak ni hak mesti punya. Mesti. Bila kata jirim, baharu. Bila kata arad, baharu. Apa baharu? Maujudun ba'dal adami. Maksudnya benda ni ada selepas daripada tak ada. Dulu tak ada, lepas tu ada. Dua benda ni tak boleh lari lah. Nah, tak boleh lari. Dua benda ni lawazim dia baharu. Jadi benda yang baru ni terkadang dia tu jirim, terkadang dia tu arad. Gitu. Macam tu juga kalau kita mengaji bab alam. Apa tu alam? Alam ni ma siwallah minal ajram wal a'rad. Barang yang lain daripada Allah, hak tu nama dia alam. Benda lain daripada Allah, alam. Apa dia yang lain daripada Allah tu? Minal ajram wal a'rad. Daripada jirim-jirim dan juga arad-arad. Dua benda ni. Nah, maka dua benda ni masuk dalam kata alam. Nah, masuk dalam kata alam. Macam tu juga makhluk. Makhluk ni apa dia? Benda ada kena jadi. Benda ada kena jadi ni berapa jenis? Dua jenis. Jirim, arad. Nah, jirim dengan arad. Tu faham tak? Jadi bila kata jirim, arad dia mesti baru. Tak ada jirim dengan arad yang
sedia, tak ada. Nah, tak ada macam tu. Nah, lepas tu di antara lazim bagi jirim. Hak lazim bagi jirim ni dia mesti bergerak ataupun diam. Nah, bergerak ataupun diam, mana-mana satulah. Tu mestinya. Sebab tu kalau dia sunyi daripada dua ni mustahil. Nah, mustahil. Sunyi daripada dua ni, gerak dengan diam tu mustahil. Kalau orang main habaq kat kita, aku ni nampak tadi motor, gerak pun tak, diam pun tak. Ni mustahil. Nah, mustahil. Tak boleh terima kita. Nah, macam mana motor tu bergerak pun tak, diam pun tak. Nampak lembu tadi sekok, gerak pun tak, diam pun tak lembu tu. Ni mustahil. Nah, jadi nak abang kata apa, jenis jirim ni dia lazim, dia di antara lazim bagi jirim tu dia terima gerak dan juga diam, tapi lain-lain masa lah, lain-lain masa. Ada waktu dia bergerak, ada waktu dia diam. Di antara lazim bagi jirim ni apa dia lagi? Menerima arat. Nah, menerima arat. Jirim mesti terima arat. Tak ada jirim yang tak ada arat. Tak ada. Nah, dia mesti ada arat. Cari ni jirim hak tak ada arat, tak ada. Nah, baju ni jirim, tapi nah dia ada arat duk tumpang kat dia. Apa dia? Warna. Nah, warna ni duk tumpang dekat baju. Wah, saja tunjuk baju baru nah. Buat contoh baju tu bukan. Ni nak ada tujuan tu nak buat hantar baju baru nah. Tu ni jirim baru. Kena dah. Nah, kena dah dengan baru tu. Tapi bukan maksud baru beli nah jirim tu. Ni baru orang bagi. Nah, baru bagi. Nah, habis. Jadi bila kata jirim ni, nah jirim ni dia mesti ada arat tumpang kat dia, mesti punya. Di antara lawazim bagi jirim lagi, benda yang lazim bagi jirim lagi apa dia? Dia mesti mengambil ruang. Nah, tak ada jirim yang tak ambil ruang. Tak ada. Bertempat tu lazim bagi dia. Sebab tu bila kita kata Allah bertempat, Allah ni akan jadi apa? Jirim ataupun arat. Kau tahu ya? Kena tanya pula, bertempat tu dengan sendiri kah ataupun bertempat dengan tumpang di yang lain? Bertempat dengan sendiri, jirim. Kalau bertempat dia tu tumpang di yang lain, arat. Hak mana satu? Nah, bila kata jirim, tak lari dah, baru ada arat kat dia. Nah, dia mesti baru, maksud dia dulu Tuhan tak ada. Lepas tu baru ada. Lepas tu ada arat tumpang kat dia. Lepas tu dia ambil ruang. Nah, ambil ruang, hak tu tak lari dah. Lepas tu dia tak sunyi daripada gerak dan juga diam. Nah, tak sunyi. Sebab tu kita tak kata Tuhan turun nah daripada atas ke bawah, sebab hak tu nama dia gerak. Nah, gerak. Jadi gerak ni benda yang lazim bagi jirim. Faham lah? Dan kita tak kata juga Tuhan diam, sebab hak tu pun lazim bagi jirim. Nah, habis tu Tuhan lagu mana? Tak ada lagu. Nah, faham tu ya? Tak ada lagu. Ada ke Tuhan gerak pun tak diam pun tak ada? Nah, bukan pasal gerak dengan diam tu, pasal dia ada dah lah. Nah, ada. Mengaku kata dia ada. Nah, adapun sifat-sifat makhluk tu kita sucikan Tuhan. Nah, laisa kamislihi syai'un. Nah, Tuhan ni tak sama dengan sesuatu pun. Oh, banyak mana ayat Quran hak suruh kita ni menyucikan Tuhan. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sabbihisma rabbikal a'la. Ni awal lagi dah. Sabbihisma rabbikal a'la. Tu menyucikan Tuhan. Nak cerita benda pelik-pelik sikit. Nak takut orang faham kata hak ni Tuhan ni macam makhluk. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tengok, subhanalladzi, maha suci dulu. Nak takut orang fikir lajak.
Jadi kita tetap dengan pegangan kita, Tuhan tak sama dengan makhluk, dengan makna zat Tuhan bukan jirim, sifat Tuhan bukan arad. Tapi bukan kita nak bincang hak tu lagi. Ni kita nak bincang hak mustahil ni. Tak habis juga mustahil ni. Masuk balik hak mustahil tu. Tak mana hilang pula. Muka surat 4 Jadi mustahil. Yang kata mustahil daruri ni, hak mudah ni, sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Dengan mana tak bergerak dan tak diam. Hak tu je. Jirim, satu jirim yang ada, dia tak bergerak dan dia juga tak diam. Boleh terima benda tu? Tak boleh. Lain masa tak apa, ni satu masa. Yang kata sunyi daripada gerak dan diam, yang kata mustahil, satu masa. Satu masa. Bukan masa lain-lain. Kalau masa lain-lain tu tak apa. Masa lain-lain, contoh dia, waktu ni dia diam. Gerak tu tak ada lah ke dia. Sehari 3 minit pula dia bergerak. Diam tu tak ada dia. Hak tu tak apa. Hak tu harus. Harus. Tak ada masalah apa. Ni satu masa. Satu masa yang sama, jirim tu bergerak pun tak, diam pun tak. Hak ni mustahil. Mustahil. Aku nampak kita kata satu meja. Meja. Dia tu, meja tu bergerak pun tak, diam pun tak. Tepat pukul 12. Tak boleh. Tak boleh. Akal kita tak boleh nak terima tu. Kok mana bergerak pun tak, diam pun tak. Jadi kita tak boleh nak terima. Jadi benda ni mudah, tak payah nak fikir teruk. Boleh faham lah. Benda ni benda yang sangat mudah, yang tak perlu kita untuk buat kajian. Nak kena ambil pula ketui batu, tengok boleh tak dia ni gerak pun tak, dia ada. Tak payah, tak payah. Memang tak ada jirim yang macam tu. Dia tak bergerak dan dia tak diam. Jirim ni mesti dia ada salah satu lah. Sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Mana-mana satu. Bila kata gerak ni apa dia? Gerak ni berpindah. Berpindah jirim tu daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Tu orang panggil gerak. Berpindah jirim daripada satu tempat kepada tempat yang lain, nama dia gerak. Contohlah duk tang ni. Kita duduk sebelah kiri saya. Ni satu masa dia duduk sebelah kiri saya. Dia berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain dalam 2 masa lah. Lepas tu dia pindah sebelah kanan saya. Jadi hak ni nama dia bergerak. Hak ni nama bergerak. Tadi duduk tang ni belah ni pula, kanan pula, tadi belah kiri. Ni nama dia bergerak. Bergerak. Tapi dia kena 2 masa lah. Satu masa mana boleh buat. Satu saat yang sama tak boleh. Dia leng masa lah. Baru boleh buat. Adapun diam tu tetap lah. Tetap jirim tu pada satu tempat 2 masa. Tetap jirim ni. Ni saya bagi takrif mudah-mudah lah. Mudah-mudah cara kampung. Dia tetap jirim ni. Kitab ni dia tetap dekat sini 1 saat, 2 saat. Jadi tetap pada satu tempat 2 masa. Maka hak ni nama dia diam. Diam. Jirim dia tak sunyi daripada gerak ataupun diam. Maka nak dikira gerak dan juga diam, mesti kena ada 2 masa. Kalau tak ada 2 masa, tak boleh panggil gerak ataupun diam. Tak boleh panggil gerak ataupun diam. Sebab nak tahu kata diam, tengok dia duduk setempat 2 masa. 1, 2 saat. Jadi 2 masa, maka hak ni boleh kita kata diam. Hak ni yang timbul muskil. Ulama makulat dia buat muskil ke mana? Waktu Tuhan mula buat jirim tu, bagi ada jirim tu. Waktu tu jirim tu gerak ke diam? Sebab tak cukup 2 masa lagi. Mula-mula bagi timbul jirim lah. Apa-apa makhluk hak awal tu, Tuhan buat, ada. Mana ada 2 masa, baru 1 saat. Tak cukup 2 saat lagi. Waktu tu gerak ke diam? Hak ni timbul. Hak tu kena mengaji makulat. Makulat. Saya fikir.
Kita dah fikir lajak lah sampai tahap tu nak berpeluh dai lah fikir. Hak tu bukan daruri. Nah, hak tu nazari. Nak kena tilik. Hak kita nak bincang ni hak daruri ya. Nah, daruri. Jadi sunyi jirim daripada gerak dan diam, hak ni mustahil. Maksud dia jirim tak bergerak dan tak diam. Kat tu. Maka hak ni mustahil. Dan kedua daripada dua bahagi, mustahil nadhari. Apa dia nazari? Asal nazari ni yang dibangsakan kepada nazar, fikir, tilik. Kena kaji sikit, kena buat eksperimen sikit. Baru nak boleh nampak benda ni. Kalau tak fikir, kalau tak tilik sungguh tak nampak ni. Ni orang panggil mustahil nazari. Artinya nazari tu berhajat kepada fikir dan nazar. Nazar macam tadi lah. Fikir, tilik, renung, kena buat kajian ke. Mana? Fikir dan nazar tu pada mendapat mustahil nazari tu. Kita nak mendapat, nak memahami, nak reti, nak bagi reti dia tu, kena buat kajian sikit. Kena tilik sikit. Kena fikir sikit. Fikir sikit. Barulah kita boleh reti. Otak ni dia kena guna untuk fikir. Tidak dia lembat. Lembat. Dia kena guna untuk fikir. Barulah otak kita ni dia bergerak elok. Fikir sungguhlah benda hak boleh fikir lah. Kalau duk fikir duit tu bukan fikir, tu khayal lah, berkhayal. Nampak? Duk berkhayal duit banyak. Lepas tu dah duit banyak ni boleh menikah banyak. Tu khayal orang panggil. Harakatun nafsi ilal mahsusat orang panggil. Bergeraknya fikiran tu kepada benda yang boleh sentuh. Hak ni orang panggil berkhayal. Kalau bahasa kita kata berkhayal lah. Tapi kalau fikir ni, kita bergeraknya fikiran kita ni kepada benda yang boleh dipikir. Ni orang panggil fikir. Kena fikir. Mengaji dia kena fikir. Mengaji dia kena fikir. Betullah. Tambah bab tauhid ni. Dia kena fikir. Sebab tu tauhid ni dia makan bateri. Dia makan bateri. Dia tak macam mengaji fiqh. Mengaji fiqh, mengaji tasawuf, dia bateri lambat air kan. Hak tu bateri Android lah jenis tu. Kalau tauhid ni dia macam iPhone, duk sat nak habis lah. Tu. Dia makan bateri kuat sungguh. Sebab sambil mengaji tu kita nak kena fikir. Gitu. Hak ni dalam ilmu tauhid dia macam tu. Seperti misal dia macam mana? Seperti mustahil. Ni hak kata mustahil nazari ni misal macam mana? Seperti mustahil Allah Ta'ala beri kena kesakitan. Mustahil Tuhan bagi kena kesakitan. Kencing manis ke? Darah tinggi ke? Sakit jantung ke? Kena lajak lagi. Jangan duk faham lagi, tak faham lagi tu. Kalau berhenti tahun tu sakit, pai habis tu kawan tu sakit siapa buat? Jangan duk berhenti yang tu. Mustahil Allah Ta'ala beri kena kesakitan seseorang atau kesusahannya seseorang. Jadi fakir, miskin, asnaf. Masuk dalam kata asnaf. Layak terima zakat, susah sungguh. Itu. Mustahil mana? Allah uji atau cuba. Tuhan bagi sakit ni nak test hang lah. Tu. Tuhan bagi susah ni sebab nak uji hang lah. Tak habis lagi. Tak nampak lagi betul mustahil tu, tahu lah. Supaya Allah hendak tahu tang ni mustahil. Hak ni mustahil. Sebab kalau gitu, kalau tak test, Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu. Tu tang ni kena fikir sikit. Tang Tuhan bagi susah sakit, hak tu biasalah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan juga apa yang kamu buat. Takdir, qada dan qadar. Qada dan qadar tu, hak tu memang kita kena beriman. Hak baik pun daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Hak tu telah lah.
Cuma yang tak kena tang mana ni? Tang ni. Supaya hendak tahu. Tang tu tak kena. Nah, supaya hendak tahu iman seseorang dan sabarnya seorang tu. Nah, supaya nak tahu kata dia ni beriman tak? Kalau uji dia nak beriman tak? Maksud dia Tuhan tak tahu. Kalau tak test tu tak tahu kata dia ni nak beriman ke tak beriman. Nah, jadi kalau Tuhan tak test tu, tak buat ujian sikit, maksud dia Tuhan tak tahu dia ni sabar ke tak sabar. Tang tu mustahil. Nah, tu mustahil. Tang awal tadi okey lah. Nak uji. Cuma jangan cakap terlajak lah. Okay. Ada apa orang cakap macam ni? Nah, supaya nak tahu, Tuhan nak tahu, tengok ni kata aku ni sabar ke tak sabar. Tu Tuhan uji aku. Tuhan nak tahu tengok. Awak Tuhan tak tahu ke? Tak, hang tu makhluk mana tahu? Siapa yang buat hang lah? Nah, Tuhan yang buat, takkan dia tak tahu. Nah, dia tahu dah daripada awal lagi. Jadi bukannya ujian yang Tuhan bagi tu sebab Tuhan nak tahu, hak tu mustahil. Nah, mustahil. Tapi kata guru kami macam ni, yang sebenarnya Allah Taala bagi sakit, bagi susah ni untuk orang tu tahu. Orang yang kena sakit tu tahu kata dia ni sabar ke tak sabar. Tu baru kena. Dia tu tahu. Allah tahu dah. Nah, kawan ni sabar ke tak sabar, Tuhan tahu dah. Tapi orang tu dia tak pernah sakit. Nah, dia nak tahu ke mana dia ni sabar tak sabar. Nah, kuat ke tak kuat iman dia, mana dia tak tahu. Sebab dia tak pernah sakit. Nah, kena sakit sedah boleh Nah, waktu tu dia marah atau cerak. Nah, kali kau nu tak maki belah ni, maki belah nu maki. Tahu dah. Untuk dia tu tahu. Nah, orang tu tahu tak apalah. Hak tu kenalah. Tapi kalau nak kata Allah ni untuk Allah tahu, hak tu tak boleh. Nah, sebab kita dah mengaku dah. Nah, Allah Taala ni ada sifat ilmu. Allah Ta'ala ni mengetahui segala benda yang wajib, mustahil, yang harus, semua Tuhan tahu. Yang yang tak berlaku lagi, yang sudah berlaku, semua Tuhan tahu. Nah, hak tu kita beriman dah, tetap dah. Nah, hak tak berlaku lagi ni, kita ni nak lepas dalam syurga ke neraka ke, Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah, kita tak tahu. Cuma kita minta berlindung lah daripada neraka tu. Tuhan tahu dah. Nah, kita ni nak mati lagu mana ni, Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Nah, benda yang kulli, benda yang juz'i, Tuhan tahu belakang. Kulli, benda hak sekalian tu, kesemua tu Tuhan tahu. Benda hak juz'i, satu, Tuhan tahu. Nah, padi duduk dalam gundi. Tuhan tahu padi duduk dalam gundi. Berapa bilangan butir padi yang duduk dalam gundi, Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu belakang. Kita tahu padi duduk dalam gundi tu. Tapi tanya ada berapa biji? Tak tahu. Tak ada gundi dah. Tak ada gundi dah. Itulah. Buh bilah. Jadi bila tak tahu, kita buat lawan teka. Siapa betul kita bagi dia. Lawan teka. Kalau bilang padi dalam gundi mampu siapa betul kita bagi hadiah lah. Nanti kita tak tahu lah, kita tak tahu rambut di kepala kita pun kita tak tahu dah banyak mana lah. Janggut pun tak tahu dah. Hak tak ada rambut dia tahu lah. Nah, saya tak ada rambut. Hak tu tak lah, memang dia tak ada rambut. Hak ni untuk dia ada rambut lah. Dia memang tak tahu lah. Nah, berapa bilangan yang ada di kepala dia. Habis orang tu. Jadi tu nak abang kata Tuhan tahu belakang. Nak tahu belakang. Pasang duk ada kat pantai, Tuhan tahu. Berapa bilangan pasang duk ada kat pantai tu? Tuhan tahu belakang. Tuhan tahu belakang. Tu ilmu Tuhan. Nah, kita dah beriman dah. Nanti kita akan mengaji sifat ilmu nanti. Sifat ilmu. Cuma kat sini nak abang kata benda mustahil ni nampak macam tak mustahil. Nampak macam tak mustahil, tapi bila kita fikir-fikir, mustahil. Mustahil tang mana tu? Mustahil tang nak
kata tu supaya Allah Ta'ala hendak tahu iman seseorang. Tang tu mustahil. Tang tu mustahil. Tapi kena fikir sikit lah. Kena tilik sikit, fikir sikit. Tang mana yang mustahil ni? Betul lah. Tengok macam betul Tuhan bagi orang tu sakit, betul dah tu. Tuhan bagi orang jadi susah, betul dah. Allah buat belaka benda ni. Qada dan qadar Allah Ta'ala belaka. Nak uji dan cuba tak ada masalah apa tu. Mustahil ni supaya Allah hendak tahu. Tang tu mustahil. Tang tu mustahil. Ni kena fikir sikitlah. Kalau kita tak fikir, dia tak apa nampak sangat. Nampak macam bagus ayat ada ni. Tapi rupanya tak kena. Tak kena. Ni orang panggil mustahil. Orang panggil mustahil nazari. Maka mustahil yang demikian itu tanda dekat tu Allah Ta'ala hendak tahu iman seseorang tu. Tang tu mustahil. Yang tang kata Allah Ta'ala nak tahu iman seseorang tu, hak tu mustahil. Mustahil. Lepas tu dia kata apa? Ta'alallahu an zalika uluwan kabira. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah. An zalika, daripada demikian itu. Demikian itu kalau ikut tu hendak tahu tu lah. Maha tinggi Allah Ta'ala ni daripada demikian itu uluwan kabira, akan sebagai tinggi lagi besar. Tinggi pangkat lah. Tuhan tinggi pangkat, besar pun besar pangkat. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan terbahagi pula mustahil itu kepada dua bahagi. Mustahil ni dia pecah pula dua. Tadi pecah dua dah, ni pecah pula dua. Mana? Pertama daripada dua tu mustahil li ghairihi. Mustahil li ghairihi. Apa dia mustahil li ghairihi? Artinya mustahil li ghairihi tu mustahil bagi yang lain daripada zat suatu. Dia bukan mustahil betul zat tu. Betul zat sesuatu, betul diri. Zat ni diri lah. Diri sesuatu bukan. Tapi dia mustahil tu betul hak lain. Hak lain. Tapi terikut kali dengan sesuatu tu lah. Dengan diri tu. Hak mustahil asal hak lain. Contoh macam mana? Seperti mustahil orang yang Islam tidak masuk syurga. Orang Islam ni orang yang ada iman ni lah, tidak masuk syurga. Jadi mustahil. Mustahil tu bukan betul diri orang Islam tak masuk syurga tu, bukan. Mustahil tu betul Tuhan janji. Tuhan janji nak buat masuk mereka ni dalam syurga. Bila Tuhan janji nak buat masuk mereka ni dalam syurga, tiba-tiba tak masuk. Tak masuk mustahil. Bukan diri tak masuk tu mustahil, tapi diri Tuhan janji dah nak buat masuk dalam syurga. Kot tu. Diri janji tu. Bila dah janji, tak masuk mustahil. Mustahil. Habis yang tu. Lagi contoh, dan mustahil orang yang kafir itu masuk syurga. Ni mustahil. Asal dia harusnya orang kafir ni masuk syurga neraka ni harus. Tapi Tuhan buat mahabak kata orang kafir ni tak boleh masuk dah dalam syurga. Haram terus. Lepas tu mereka akan kekal dalam neraka. Tiba-tiba orang kafir masuk syurga. Orang kafir masuk syurga. Hak ni mustahil. Mustahil betul mana? Janji Tuhan tu lah. Janji. Hak jadi mustahil tu sebab dia berkait dengan janji Tuhan tu nak buat masuk mereka ni dalam neraka. Tu. Jadi mustahil kedua-dua masalah ni kerana janji Allah tu lah. Tu orang panggil mustahil li ghairih. Dan keduanya mustahil zati. Kena tanda dulu orang tu. Kat itu. Mustahil orang tapi tu masuk neraka. Tak. Hak Rumi kenapa betul lah, bukan neraka, dia syurga. Syurga. Hak Rumi kenapa betul? Dia bulat lah. Bulat, lepas tu betul tulis syurga. Habis, dan keduanya mustahil zati. Ni kita nanti lah minggu depan.
Nah, sebab dia pecah dua pula tu mustahil zati tu. Dan dia pecah gitu. Nah, panjang cerita. Tapi nak habis dah buat hukum akal tu, nak habis dah. Minggu depan nak masuk cerita bab agama lah.